Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Hari ini kita akan pergi kepada bab yang kedua, tingkatan 4. Silibus yang baru. Okey, maksudnya silibus pada tahun kamu lah. Okey. Dan nota ni cikgu ambil daripada salah sebuah buku yang buku latihan yang cikgu rasakan nota ni bagus untuk kamu baca. Kenapa cikgu tak buat dalam bentuk slide? Sebab nota ni dia merangkumi satu bab tetapi dia ada 2 muka surat saja. Jadi senang untuk kamu nak download dan juga print untuk simpanan kamu. Kamu tak perlu nak download banyak-banyak helaian lah. Kalau cikgu buat slide, dia akan jadi macam 18 ke 20 helaian. Jadi bila cikgu buat macam ni, kamu boleh terus download dan juga terus print. Okey, lagipun ini adalah hasil daripada cikgu scan lah. Jadi dia gambar dia tak akan kelabu. Okey. Okey, untuk bab yang kedua ni kita akan melihat kepada kebangkitan nasionalisme. Okey, sebelum tu telah banyak kali cikgu terangkan kepada kamu berkaitan dengan maksud nasionalisme. Okey, maksud nasionalisme ni dia ada 2 istilah yang kamu perlu lihat, iaitu nasionalisme dan juga nasionalis. Okey, kalau maksud nasionalisme, nasionalisme ni adalah perasaan cinta kepada negara kita. Okey, maksudnya perasaan kasih lah ataupun cinta kepada negara. Okey, dan nasionalis, kita buang ME ni, dia akan tinggal nasionalis adalah tokoh. Nasionalis tu adalah tokoh. Okey, tokoh untuk apa? Tokoh untuk nak menyemai ataupun membangkitkan semangat rasa cinta kepada negara. Itu adalah nasionalis. Okey, dan tokoh-tokoh ini, nasionalisme ini mempunyai gerakan-gerakan yang tersendirilah untuk nak menuntut kemerdekaan. Okey, ada pelbagai matlamat yang dilakukan oleh nasionalisme ni ataupun nasionalis ini untuk menuntut kemerdekaan. Yang pertamanya, matlamat dia adalah kebebasan politik. Kebebasan politik. Yang keduanya, ekonomi dan juga sosial. Okey. Dan juga yang ketiganya adalah penguasaan orang asing. Okey, kalau kebebasan politik, nasionalisme ni dia nak kebebasan politik yang berbentuk tempatan. Maksudnya orang-orang tempatan yang terlibat di dalam pentadbiran. Maksudnya dalam pentadbiran tu dia ada orang Cina, orang Melayu, orang India. Itu saja. Orang luar dia tak mahu. Okey, seperti orang British, dia tak bagi masuk di dalam pentadbiran. Sebab apa dia tak bagi masuk dalam pentadbiran? Sebabnya orang British ni dia tak tahu adat istiadat ataupun apa yang dikatakan sebagai tata cara masyarakat di tanah Melayu ni. Tata cara ni seperti undang-undang lah, undang-undang masyarakat di tanah Melayu. Ekonomi dan sosial, mereka nak ekonomi berteraskan masyarakat tempatan. Mereka tak mau ekonomi yang berteraskan kepada penjajah. Sebab ekonomi yang berteraskan kepada penjajah ni, dia telah menyebabkan satu ruang kapitalisme berlaku. Kapitalisme ni adalah ruang ekonomi penindasan. Maksudnya kalau kamu beli ikan berharga RM1, okey, kamu adalah penjual ikan, kamu beli ikan berharga RM1 sekilo dan kamu jual dengan harga RM7 sekilo. Jadi kamu akan menindas para pembeli. Itu yang dimaksudkan dengan ekonomi kapitalisme. Okey? Jadi ekonomi sebegini telah menekan orang-orang Melayu dan juga masyarakat tempatan
dan menjadikan cara hidup orang Melayu dan juga masyarakat tempatan ini semakin tinggi. Okay? Jadi tak elok untuk ekonomi Malaysia. Sosial, masyarakat disekat daripada melakukan apa-apa aktiviti. Okay? Disekat daripada melakukan apa-apa aktiviti dengan bebas. Okay? Dan juga penguasaan orang asing ni adalah politik yang ditadbir oleh orang asing. Boleh lagi dekat situ. Siapa yang tak faham maksud nasionalisme? Siapa yang tak jelas? Ya. Kebebasan politik tu macam mana, Cik? Kebebasan politik tu kamu boleh bergerak dalam politik kamu yang tersendiri. Maksudnya kamu orang India kan? Kamu kaum India. Okey, jadi kamu ada adat dan juga istiadat masyarakat India. Jadi kamu boleh saja melakukan adat istiadat masyarakat India ni di mana sahaja tanpa disekat. Faham? Faham? Contohnya perayaan. Okey, perayaan. Kalau kamu tak ada kebebasan politik, kamu buat perayaan yang meriah sampai mengganggu ketenteraman masyarakat tempatan, kamu akan didenda. Contohnya, yang tu kalau tak ada kebebasan politik. Kalau ada kebebasan politik, kamu berhak untuk merayakan perayaan tersebut dengan sebebas-bebasnya. Jadi tak ada siapa boleh kacau kamu. Okey, faham tak? Faham? Okey. Okey, lagi ada apa-apa lagi soalan? Ni daripada yang lain. Siapa dah masuk? Okey, Sri, Haziq, Haikal, ada apa-apa soalan? Ni maksud nasionalisme je dulu, ya? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada bahagian tokoh. Okey, tokoh ni dia banyak. Okey, dia ada 5 tokoh. Okey, jadi mau tak mau kamu kena hafal lah kelima-lima tokoh ni. Okey, kamu tak boleh skip mana-mana tokoh. Sebab dalam peperiksaan, sama ada dalam kertas yang pertama ataupun kertas yang kedua, dia akan tanya berkaitan dengan tokoh ni, dia akan petik mana-mana tokoh di antara kelima-lima ni. Contohlah kamu hafal Haskon, William Arrof, lepas tu Dato' On Jaafar, dan itu saja yang kamu hafal. Tiba-tiba dalam peperiksaan dia masuk R. Sutralingam dan juga Ko Kek Kim. Kamu tak boleh nak jawab nanti. Sebab tu cikgu suruh kamu hafal kelima-lima tokoh ini supaya kamu boleh menjawab soalan yang dikemukakan. Okey, Haskon ni apa yang dia kata, okey, William Arrof ni apa yang dia kata, Dato' On Jaafar apa yang dia kata, okey, Sutralingam apa yang kata, Ko Kek Kim apa yang dia kata. Okey, kamu kena tengok. Hari ni kita akan tengok satu persatu. Okey, saya akan tolong kamu macam mana kamu nak hafal tokoh-tokoh ini. Okey, macam mana kamu nak hafal tokoh-tokoh ni? Memang dia agak sukar bagi kita sebagai manusia nak menghafal pendapat orang ni. Okey, jadi mau tak mau kita kena ambil lah cabaran ni. Okey, kita pergi kepada tokoh yang pertama iaitu Haskon. Haskon ni adalah tokoh daripada British. Okey, dia mengatakan nasionalisme ni adalah gerakan untuk meletakkan kesetiaan hanya kepada bangsanya. Okey, nasionalisme ni. Maksudnya sama tak dengan maksud yang umum tu? Perasaan cinta kepada agama, perasaan cinta kepada negara tu. Sama ataupun tak? Sama kan? Okey, dia meletakkan kesetiaan kepada bangsa. Jadi, kamu kena catatan dekat tepi ni, nanti bila kamu dah print, kamu highlightkan Haskon ni, kamu tarik sini tulis kesetiaan kepada bangsa. Okey, kesetiaan kepada bangsa. Okey? Okey. Jadi Haskon dia kata kesetiaan kepada bangsa. Okey? Profesor William Arrof adalah seorang pengkaji daripada Britain. Okey, yang
yang mengajar di Oxford University, okey, di dalam bidang Malaysian Studies, okey, di Center of Malaysian Education, okey, William Arrof ni. Cikgu suka tokoh William Arrof ni sebab pendapat dia tu adalah pendapat yang boleh dikatakan sama dengan pendapat tokoh di tanah Melayu ni. Okay, dia kata mewujudkan kebimbangan masyarakat kepada sekularisme barat yang melanda tanah Melayu. Sama tak dengan maksud yang umum tu? Perasaan cinta kepada negara tu. Sama tak? Kebimbangan masyarakat. Sama-sama. Sama lah, sebab tu dia nak mewujudkan perasaan cinta kepada negara. Disebabkan maksud itu samalah, dia nak mewujudkan perasaan cinta kepada negara. Okey. Datuk Onn Jaafar. Okey, Datuk Onn Jaafar adalah seorang pemimpin Melayu yang menubuhkan UMNO. Okey, dan telah keluar daripada UMNO setelah pendapatnya tidak disetujui oleh ahli-ahli, dan seterusnya masuk balik ke dalam UMNO dan mengukuhkan sistem pentadbiran di dalam UMNO. Dia kata apa? Satu cara untuk nak melahirkan sebuah bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Okey, cara nasionalisme ni adalah cara untuk nak sesebuah bangsa itu untuk nak berdiri di atas kaki mereka sendiri. Itu nasionalisme. Okey. Datuk Sutralingam, okey, pensyarah daripada Universiti Malaya. Okey, cikgu ada buku dia banyak. Sutralingam ni dia telah meninggal dunia pada tahun kalau tak silap cikgu pada tahun 1999. Okey, Sutralingam ni. Okey, dia kata Sutralingam ni kata nasionalisme adalah fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia untuk menubuhkan negaranya sendiri. Maksudnya nasionalisme ni tujuan dia untuk nak menubuhkan negara mereka sendiri. Contohnya kalau nasionalisme di India, mereka nak tubuhkan negara India. Kalau nasionalisme di China, mereka nak tubuhkan negara China. Kalau nasionalisme di tanah Melayu, mereka nak menubuhkan negara yang disebut sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dia kata Sutralingam ni adalah, dia kata nasionalisme ni adalah cara untuk nak menubuhkan negara dia, negara sesebuah bangsa. Okey, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kek Kim, juga pensyarah ataupun pengkaji sejarah Malaysia daripada Universiti Malaya, okey, telah meninggal dunia lebih kurang 4 tahun yang lalu. Okey, dia kata apa? Dia kata merujuk kepada perjuangan orang Melayu untuk mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Maksudnya, nasionalisme ini dilakukan untuk nak berdiri di atas kaki sendiri dan mewujudkan sebuah negara yang bercorak sendiri. Itu yang dikatakan oleh Ko Kek Kim. Okey, kamu dah baca dah? Kamu dah baca dah kelima-lima tokoh ini? Okey, kelima-lima tokoh ini, dan kamu hanya ambil satu kata kunci saja. Ni cikgu ajak kamu untuk kamu nak menghafal. Okey, apa-apa sahaja yang melibatkan tokoh. Sebab cikgu dulu pun student juga. Cikgu student dulu dan cikgu suka membaca pendapat-pendapat tokoh. Hampir 150 tokoh cikgu dah hafal pendapat dia dalam bidang sejarah. Kamu boleh tanya siapa saja, cikgu boleh jawab dengan segera. Tanya. Okey, cara dia senang saja. Ramai pelajar-pelajar saya yang tak tahu cara dia. Dan saya ajak mereka boleh hafal pendapat tokoh. Okey, cara dia yang pertama. Okey, memang cara ni ada satu ya. Okey, cara dia, kamu ingat nama tokoh Hans Kohn, kamu gariskan perkataan
yang paling kamu ingat? Contohnya gerakan meletakkan kesetiaan. Haskon, gerakan meletakkan kesetiaan. Okey, jadi itu adalah isi dia. Gerakan yang meletakkan kesetiaan tu adalah isi dia. Tapi dalam peperiksaan, kamu boleh reka ayat kamu. Asalkan isi dia tu, maksud dia tu tak lari daripada apa yang ditulis di dalam buku rujukan kamu. Okey, Haskon gerakan meletakkan kesetiaan. William, kebimbangan masyarakat. Okey, kebimbangan masyarakat. Contohnya dalam exam kan, kamu dia ada bagi soalan struktur. Okey. Apa dia kata, lengkapkan senarai di bawah dengan menulis pendapat-pendapat yang dikatakan oleh tokoh-tokoh berikut. Dia buat Haskon .2, lepas tu dia ada garisan dia tu untuk tulis pendapat dia. Profesor William Arrow, dia ada .2, lepas tu dia ada garisan untuk tulis pendapat dia. Lepas tu kamu cuma ingat saja Haskon gerakan meletakkan kesetiaan. Kamu boleh bina ayat yang lain menggunakan perkataan gerakan yang meletakkan kesetiaan. Okey, kamu tulislah. Nasionalisme adalah sebuah gerakan yang meletakkan kesetiaan kepada negara. Bangsa kamu tak tulis bangsa, tapi kamu tukar kepada negara. Sama tak bangsa dengan negara? Sama tak? Sama lah kan. Dalam negara tu mesti ada bangsa dia. Dalam bangsa tu mesti memiliki negara dia. Jadi jawapan kamu tu sama maksud, betul? Tak jadi masalah. Kita bukannya komputer kan, kita nak salin satu persatu dalam buku rujukan tu. Okey? Kamu kena buat macam tu. Contohnya Datuk Onn Jaafar menzahirkan bangsa Tegak ni tak ada maksud. Berdiri di atas kaki sendiri. Okey, Datuk Onn Jaafar. Nasionalisme ialah sebuah cara sesebuah bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sama tak maksud dia? Sama lah maksud dia. Asunteralingam, hak setiap bangsa di dunia untuk menubuhkan negaranya. Nasionalisme adalah sebuah cara untuk menubuhkan sesebuah negara, bangsa menerusi setiap hak yang dimiliki setiap bangsa di dunia. Sama aja. Kamu kona mai, janji maksud dia dengan maksud buku latih rujukan kamu tu sama. Okey? Itu cara dia. Kamu try buat. Okey? Kamu try buat. Okey? Okey, itu adalah maksud. Sekarang ni kita lihat kepada idea nasionalisme di barat. Sebelum kita pergi kepada negara-negara di Asia, contohnya di Tanah Melayu, di India, China, di Jepun, kita lihat dulu nasionalisme di barat. Nasionalisme di barat ini dimulakan dengan revolusi keagungan. Okey? Revolusi keagungan ini pada tahun 1688, iaitu pada abad ataupun kurun ke-17 Masihi. Okey, kurun ke-17 Masihi. Okey, kenapa kurun ke-17 Masihi? Kamu tengok, kalau 1600, tahun dia 1600, kurun dia mesti lebih 1. 1700. Okey, dia akan jadi kurun 17. Okey? Itu cara dia nak convert dia antara tahun dengan kurun. Okey, dengan abad. Okey, revolusi keagungan. Apa yang berlaku pada revolusi keagungan ni? Dia berlaku di England kerana keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen. Sebab di England ni telah berlaku satu pemerintahan secara turun-temurun daripada keluarga raja. Okey? Tercetus kerana Raja James II membelakangkan parlimen semasa mengubahkan undang-undang. Raja ni dia bertindak sebagai satu penggerak kepada pentadbiran negara. Itu memang tugas raja. Okey? Dan bila dia menjadi penggerak untuk sesebuah negara, dia mesti mengubah undang-undang, tetapi dalam masa yang sama, raja di England ni telah membelakangkan parlimen. Parlimen ni tempat untuk
berbincang. Dia tak ambil hasil perbincangan daripada ahli-ahli parlimen, tetapi dia mengubah sesebuah undang-undang tu mengikut cara dia sendiri. Sebab tu rakyat marah dan melakukan revolusi keagungan. Okay? Revolusi yang paling awal sekali di dunia, iaitu pada tahun 1688. Okay? Dan revolusi yang kedua adalah revolusi Amerika pada tahun 1776, iaitu pada abad pada kurun ke 18. Okay? Apa yang berlaku pada revolusi Amerika ini? Reaksi terhadap tindakan British yang melindungi hak pribumi penduduk Amerika yang merupakan sebagai Empire British. Dulu, Amerika dengan British dua negara yang berbeza. Britain is British. Amerika is Amerika. Amerika dia tak ada bangsa dia. Dia ada bangsa Amerika saja. Britain dia ada bangsa dia, iaitu bangsa British. Okey, bangsa British. Yang datang ke tanah Melayu, Amerika ke British? Siapa boleh jawab? British. British. Okey, yang datang ke tanah Melayu adalah British, iaitu Britain. Masyarakat Britain. Amerika tak salah dalam penjajahan di tanah Melayu ni. Kamu jangan duk jumpa orang Amerika kamu pergi marah dekat dia. Dia tak salah. Yang salah adalah British. British. Dan orang British dan orang Amerika ni, kamu nak membezakan dia, orang Amerika dia rendah sikit daripada British. British dia tinggi dan suara dia besar. Amerika dia kecil sikit. Nanti kalau kamu pergi Georgetown nanti kamu boleh tengoklah apa yang ada dekat Georgetown tu, adalah British dengan Amerika. Okey. Depa telah melakukan revolusi terhadap tindakan British untuk melindungi hak pribumi Amerika. Jadi Amerika ni yang tidak melindungi hak pribumi penduduk Amerika. Sebab tu revolusi Amerika ni dia digerakkan oleh penduduk Amerika kepada British. Okey. Yang ketiganya revolusi Perancis. Revolusi yang begitu top lah. Di antara ketiga-tiga revolusi ni, revolusi Perancis yang paling top sekali. Okey, yang paling terkenal sekali, yang berlaku pada tahun 1789. Revolusi yang ketiga terbesar di dunia. Okey, di mana revolusi Perancis ni dia telah berjaya menjatuhkan sebuah pemerintahan beraja dalam sebuah negara tu. Okey, dalam negara tu ada raja, mereka buat revolusi Perancis, raja tu turun tahta. Bukannya Perdana Menteri yang turun, tapi raja yang turun. Kamu bayangkan. Revolusi yang paling besar sekali di dunia. Yang ketiga paling besar sekali di dunia. Okey, tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis, menyasarkan pemerintahan autokratik Raja Louis dan golongan bangsawan. Maksudnya mereka attack siapa? Mereka attack Raja Louis dan juga golongan bangsawan. Satu golongan yang mengetek ataupun yang menyerang Raja Louis ni adalah golongan Jacques. Okey, Jacques, iaitu golongan petani. Kamu bayangkan, petani dia buat revolusi sampai menjatuhkan Raja Louis. Dan Raja Louis ni dihukum bunuh selepas perbincangan bilik kaca. Mereka ni berbincang di dalam sebuah bilik yang dikelilingi oleh kaca sahaja. Akhirnya Raja Louis ni telah didapati bersalah dan dia dihukum bunuh. Kamu tengok revolusi Perancis sampai boleh menjatuhkan sebuah raja, seterusnya telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada raja. Begitu besar impak dia revolusi. Sebab tu kamu tengok di barat ataupun di Britain, di negara-negara Britain, negara Amerika, di negara Eropah, kemajuan mereka tu mengatasi negara-negara di Asia. Dulu sampai sekarang.
Mereka mula mencipta kereta melalui syarikat Ford. Ford yang kamu duk tengok sekarang ni, Ford tu, Ford. Okey. Sampailah sekarang ada syarikat Ford tu. Mereka lebih mendahului negara-negara di dunia sebab sikap revolusi mereka ni. Apa yang kita dapat pengajaran daripada revolusi di barat ini adalah sikap berani untuk berubah. Sikap berani untuk berubah. Saya berharap kamu boleh buatlah revolusi ke atas diri kamu. Sebab nak bangsa ni. Okey. Faham tak lagi dekat situ? Semua faham tak lagi? Faham lagi? Faham, Cik? Faham ah? Ada apa-apa soalan takat tu? Ini sekadar revision kita, sebab tu cikgu tekankan mana-mana bahagian yang dianggap penting. Okey? Okey, kita tengok perkembangan nasionalisme di Asia. Okey, barulah kita masuk kepada Asia. Tadi adalah British. British pula di barat. Okey, kita pergi ke England, okey, di Amerika dan juga di Perancis. Itu 3 buah negara yang paling banyak menerima revolusi di barat. Rusia kurang sikit, Rusia walaupun dia sebuah negara yang besar, okey, dan mempunyai pemerintah yang begitu berpengaruh, tetapi revolusi mereka tu adalah kecil sikit daripada ketiga-tiga negara ni. Okey, kita tengok perkembangan nasionalisme di Asia. Selepas British, selepas negara-negara Eropah, barulah semangat nasionalisme tu sampai di Malaysia. Lambat ataupun cepat, kita menerima nasionalisme. Siapa boleh jawab? Lambat ataupun cepat? Untuk negara siapa, Cik? Kita ni menerima nasionalisme lambat ataupun cepat? Don. Lambat atau cepat, Don? Kita menerima nasionalisme. Lambat ataupun cepat? Silap. Cepat. Don kata cepat. Jawapannya adalah lambat lah. Okey, jawapannya adalah lambat lah. Sebab apa lambat? Negara Eropah daripada tahun 1688 sampai 1700 mereka dah buat revolusi. Negara di Asia Tenggara baru menerima revolusi pada abad ke-20, iaitu pada tahun 1900. 1900 Masihi barulah kita dapat revolusi. Sebab itulah saya katakan revolusi di Asia Tenggara ni begitu lambat untuk sampai ke negara kita. Mereka dah maju dah. Negara-negara Eropah dah maju dah. Okey, buat kereta, buat pembuatan, revolusi perindustrian, buat perkapalan, tetapi di Asia Tenggara masih lagi hidup di dalam suasana yang tradisional. Okey. Okey, kita dalam revolusi di Asia ni kita akan lihat kepada 5 negara. Okey. 5 negara ni di Asia. Okey, 5 negara iaitu di India, China, Empayar Uthmaniyah di Asia Barat, okey. Di Jepun. Jepun ni Asia Timur. Empayar Uthmaniyah ni adalah Asia Barat. China dan juga Jepun, China adalah Asia Timur. China dengan Jepun ni adalah Asia Timur. India dan juga Empayar Uthmaniyah ni adalah Asia Barat. Okey. Kita tengok di India dulu, awalnya berkaitan dengan isu agama. Okey. Orang India ni, orang di negara India ni, dia membuat revolusi, okey, disebabkan isu agama. Dan muncul gerakan yang lebih keras pada abad ke-20 yang diketuai oleh nasionalis radikal seperti Bal Gangadhar. Okey, Bal Gangadhar ni adalah kawan kepada Mahatma Gandhi, tetapi Mahatma Gandhi ni dia lebih lembut orang dia daripada Bal Gangadhar ni.
Okey, Bal Gangadhar dia adalah seorang pejuang revolusi yang keras. Maksudnya silap dia akan bunuh. Silap dia akan bunuh. Bunuh dia silap. Bunuh dia silap. Silap dia akan bunuh. Okey? Jadi ini yang berlaku di India. Okey? Disebabkan isu agama. Kamu kena ingat, India isu agama. Okey? Nasionalisme di China bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi kuasa asing. Maksudnya China ni dia terkenal dengan dasar dia, iaitu dasar tutup pintu. Mereka tutup pintu daripada luar untuk masuk ke negara mereka tu, ke tanah China tu, sehingga kan China ini mempunyai pelbagai kelemahan. Pelbagai kelemahan kerana tidak dapat menerima daripada tidak dapat menerima contoh daripada negara luar. Mereka hanya duduk di dalam kelompok mereka saja. Dan China ini dia terkenal dengan dinasti-dinasti dia. Okey, seperti dinasti Mauchu. Okey, yang gagal menghalang pengaruh barat dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Okey, Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen adalah seorang nasionalisme di China. Okey, nasionalisme di Empayar Turki, Uthmaniyah dan Mesir wujud kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam daripada imperialisme barat, mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan juga gerakan Islam. Gerakan pan-Islamisme dan juga gerakan Islam ni lah menjadi contoh dekat negara Tanah Melayu. Sebab apa? Sebab negara Tanah Melayu telah melakukan nasionalisme adalah dari segi perjuangan pemimpin-pemimpin Islam. Dan pemimpin-pemimpin Islam ni dia mendapat pengaruh daripada Empayar Turki Uthmaniyah. Dia mendapat pengaruh daripada Empayar Turki Uthmaniyah. Okey, kalau tak kita pun tak berani nak buat revolusi. Sebab kita tak ada role model. Kita tak tahu cara dia macam mana kita nak buat revolusi ni. Okey. Dan nasionalisme di Jepun ni adalah sebuah negara Asia yang paling maju lah. Walaupun dia tak semaju barat, tetapi kita boleh katakan Jepun ni adalah paling maju lah. Okey, sebab apa? Sebab dia boleh melakukan pengeluaran barangan yang begitu banyak. Tetapi dia memiliki tanah yang kecil. Jepun ni adalah sebuah pulau. Sebuah pulau saja. Jepun. Okey, sebuah pulau. Kalau kamu pergi ke Jepun, kamu pergi ke Tokyo, kamu pergi ke Hiroshima, kamu pergi ke Nagasaki, Suzuki, dia adalah sebuah pesisiran pantai yang kecil saja. Tapi pengeluaran dia banyak. Sebab tu dia telah menyerang tanah Melayu untuk mendapatkan tanah-tanah jajahan untuk dinaikkan sebagai pelabuhan-pelabuhan perdagangan. Dan nasionalisme di Jepun ini bertujuan untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Mencapai kemajuan. Tapi Jepun ni apa yang bagus dia telah menunjukkan sikap buka pintu. Dasar buka pintu. Dasar buka pintu ni maksud dia tengok negara luar. Negara luar ni maju macam mana? Dia buat apa maju? Okey, bila maju dia buat apa? Dan dia tiru balik, dia adapt balik di dalam suasana negara Jepun. Dan menjadikan prinsip semangat Bushido sebagai asas membina nasionalisme dalam kalangan rakyat. Okay, semangat Bushido. Semangat Bushido ni adalah semangat kerja lah. Kerja yang kuat, tepat waktu. Okay, tidak curi tulang. Okay, tidak malas. Okay, kalau kamu berpeluang untuk pergi ke Jepun tu, kamu boleh tengok cara kerja mereka macam mana. Pejabat pos di Malaysia buka dekat pintu tu, dia habaq kata buka pukul 8.30 pagi. Tapi kaunter buka pukul 9 suku pagi. Kalau di Jepun pukul 8.30 pagi dia buka,
pukul 8.15 orang di kaunter tu dah ready dah bersedia dah. Itu perbezaan Jepun dengan tanah Melayu. Okey, sebab tu Jepun ni adalah sebuah negara yang paling maju di Asia. Okey, bukannya saya tak ada semangat nasionalisme, tapi itulah realitinya. Okey, faham ah? Untuk perkembangan nasionalisme di Asia tu, okey, ada 5 buah negara. Okey, jadi kamu ada 4 buah negara, sorry. Ada 4 buah negara, jadi kamu gunakan nota ni sebaik mungkin, okey, untuk kamu lihat balik apa orang kata apa recap balik, okey, apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, sebab nota ni payah ni, saya cari ni. Saya cari hampir banyak kedai tapi tak ada buku nota yang sebegini. Tengok dia satu bab saja tapi dia 2 muka surat aja. Dan dia menitik beratkan apa istilah-istilah yang penting. Okey. Okey, kita tengok perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey. Okey, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara ini dia berbeza dengan Asia yang tadi. Asia tadi adalah satu gugusan yang besar. Dia umum Asia kan. Dia besar. Asia ni dia terbahagi kepada beberapa kawasan. Yang pertamanya Asia Barat, yang keduanya Asia Timur, yang ketiganya Asia Tenggara, yang keempatnya Asia Selatan. Okey, sekarang ni kita nak tengok kepada Asia Tenggara. Asia Tenggara ni adalah negara-negara yang berdekatan dengan tanah Melayu, termasuk dengan tanah Melayu. Dia terletak di Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara ni saya boleh listkanlah negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Laos, Kemboja, Myanmar, Thailand, Burma tu Myanmar lah, Vietnam. Okey, itu adalah Asia Tenggara. Kamu pergi berjalan nanti. Habis SPM nanti kamu pergi berjalan. Okey. Tak boleh jalan, COVID Okey, Asia Tenggara. Okey, di Asia Tenggara. Nasionalisme di Filipina dulu. Nasionalisme di Filipina ni kita sering dengar nama tokoh di Filipina ni adalah tokoh Jose Rizal dan juga Emilio Gatdil-Naldo. Okey, Jose Rizal ataupun kamu lebih sinonim dengan panggilan Jos Rizal. Tapi saya menggunakan dialek Filipina, depa panggil Jose Rizal. Okey, Jose Rizal ni ataupun Jos Rizal ni dan juga Emilio Gatdil-Naldo ni adalah adalah seorang pemimpin nasionalisme yang paling besar di Filipina. Okey, nasionalisme di Filipina ni dia terbahagi kepada 2, iaitu nasionalisme tahap pertama, iaitu tahap awal, dan juga nasionalisme tahap yang kedua, iaitu tahap akhir. Pada nasionalisme pada tahap awal ini adalah gerakan dia berbentuk ringan sikit, berbentuk propaganda. Maksudnya depa memperkenalkan, okey, depa memperkenalkan nasionalisme di Filipina ni melalui sebaran-sebaran flyers, okey, melalui sebaran-sebaran berita oleh Jose Rizal. Okey, dan Jose Rizal ni menubuhkan Liga Filipina yang mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial. Satu istilah yang paling menarik sekali untuk nasionalisme di Filipina ni adalah Liga Filipina. Siapa boleh jawab Liga Filipina ni apa? Siapa boleh jawab? Nak saya tanya seorang-seorang ke? Siapa boleh jawab? Liga Filipina ni apa? Cepat. Siapa boleh jawab Liga Filipina ni apa?
Ha? Ya. Ya. Liga Filipina itu apa tu persatuan kata? Okey, itu yang saya tanya awak. Apa itu Liga Filipina? Saya dah terangkan. Oh. Ha. Apa itu Liga Filipina? Siapa dia betul saya bagi RM20. Okey, naik lagi RM30. Apa itu Filipina? Liga Filipina. Okey, kita mulakan dengan fast track. Dah. Haziq Haikal. Ya cikgu. Apa itu Liga Filipina? RM30 eh. Ya. Okey, masa dah tamat. Tak ada duit. Okey, Haziq Haikal cepat. Ya, saya mau bagi tahu Cak. Sabar tak? Sabar. Haziq Haikal, apa yang kau faham tentang Liga Filipina? Cikgu dekat sekolah ada terang tak? Liga Filipina ni. Tak ingat lah cikgu. Oh, tak ingat loh. Okey, manage buat. Yes, Cak. Apa itu Liga Filipina? Liga Filipina. Liga Filipina. Adakah Liga bola seperti Liga Malaysia? Cak, sebenarnya saya tak tahu Cak. Tapi saya punya Cak. Ya. Liga Filipina ni dia macam kelab Kelab. Okey, kelab. Kelab apa? Kelab apa tu? kelab yang Kelab berkaitan. bola ke? Kelab badminton ke? Tak, dia macam kelab berkaitan dengan politik. Okey. Boleh diterima lah. Boleh diterima. Okey. Tapi tidak tepat. Okey. Don, cuba awak cakap sekali Don. Saya dengar suara awak lah dekat bilik bilik apa? Tutorial ya Don. Don, saya tak reti ni baca Don. Okey, Don kata satu pertubuhan hampir tapi tidak menyeluruh. Pertubuhan untuk apa Don? Dia pertubuhan untuk apa Don? Adakah pertubuhan seperti apa Don? Ya, organisasi rahsia. Siapa dia yang cakap tu? Saya. Oh, Haziq cakap. Organisasi rahsia. Organisasi rahsia. Oi, tadi dah tepat lah Haziq. Bukan Haziq lah yang jawab ni. Bukan organisasi rahsia. Dah. Bukan. Liga Filipina ni semua orang tahu. Maksudnya bukannya kita yang tahu. Orang yang ada dekat zaman Filipina melakukan nasionalisme tu orang tahu. Okay, Don? Ada lagi jawapan Don? Okay, Sri. Apa itu yang dimaksudkan dengan Liga Filipina, Sri? Okay, Don kata pertubuhan politik. Sri, apa itu Liga Filipina, Sri? Kau jawablah. Liga Filipina ni kalau kamu nak jawab seringkasnya adalah pertubuhan politik lah. Okay, tapi
dia bukannya pertubuhan politik seperti UMNO, seperti KMM, okey, seperti KMS ataupun API, PASPAM dan juga sebagainya tu. Dia adalah sebuah gerakan radikal. Okey, gerakan radikal. Liga Filipina ni adalah sebuah gerakan radikal. Sebab apa? Sebab Liga Filipina ni dia berlaku pada fasa yang kedua nasionalisme di Filipina. Okey, nasionalisme di Filipina ada dua fasa ataupun ada dua peringkat. Yang pertamanya adalah peringkat yang pertama. Yang keduanya adalah peringkat yang kedua. Jadi, peringkat yang pertama dan juga peringkat yang kedua ni adalah peringkat yang diadakan untuk nasionalisme di Filipina. Sekejap lah, cikgu nak ambil cas lah. Okey. Bateri cikgu dah habis. Okey, sebuah gerakan yang diusahakan di fasa yang kedua di Filipina. Okey, itu adalah Liga Filipina. Kita pergi kepada nasionalisme di Burma, iaitu di Vietnam. Dia merupakan usaha perjuangan golongan atasan, menengah, Sami Buddha, Takin ni adalah pelajar universiti, dan golongan petani terhadap imperialisme British. Okey, mereka membuat penentangan ni akibat nasionalisme British. Digerakkan oleh golongan kelas pertengahan yang berpendidikan barat. Okey, mereka nak berpendidikan barat. Okey, mereka tahu dah apa yang British nak sebenarnya. Okey, nasionalisme di Vietnam berlaku kerana perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis. Dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai golongan Mandarin yang memperjuangkan sistem pemerintahan beraja. Itu di Vietnam. Okey, nasionalisme di Indonesia, isu pendidikan dan kemunculan pertubuhan yang tersusun membawa kepada perkembangan gerakan nasionalisme. Dan di Thailand ni, walaupun Thailand ni tiada penjajahan, tapi mereka ni tetap nak melakukan nasionalisme. Okey, mereka nak buat nasionalisme seakan-akan di barat dengan menjatuhkan golongan-golongan raja di Thailand. Okey, sebab tu mereka nak melakukan nasionalisme. Okey, itu adalah nasionalisme di Asia Tenggara. Sekarang ni kita pergi kepada nasionalisme yang berlaku di negara kita, iaitu di Malaysia lah ataupun Tanah Melayu lah. Nasionalisme di Tanah Melayu ini terjadi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lah lagi. Sebab apa terjadi sejak Kesultanan Melayu Melaka? Sebab Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah telah bergabung untuk nak menentang penjajahan Portugis, iaitu kuasa penjajahan yang paling awal sekali di Tanah Melayu. Selepas itu perjuangan nasionalisme ni oleh Sultan Kedah menentang SHTI. Sebab apa dia menentang SHTI ataupun Syarikat Hindia Timur Inggeris? Sebab Perancis telah membohongi Sultan Kedah dengan dia kata dia kalau Sultan Kedah beri kepada
beri Pulau Pinang kepada British, British akan bantu dia dari sudut ketenteraan dan juga ekonomi. Okay. Tiba-tiba Siam telah menyerang Kedah dan British tidak membantu dia dari sudut ketenteraan. Sebab tu dia memperjuangkan untuk mengambil balik Pulau Pinang daripada Perancis lain. Dan sampai sekarang Pulau Pinang tidak dapat ke tangan Kedah. Sebab tu Pulau Pinang dia menjadi sebuah negeri selat. Okey, negeri selat. Negeri yang tak ada Sultan Kedah. Sebab apa Pulau Pinang tiada sultan? Sultan Kedah tu adalah Sultan Pulau Pinang. Tapi terbatalnya apa yang dikatakan sebagai taraf sultan kepada Pulau Pinang tu disebabkan perjanjian di antara Sultan Kedah dengan SHTI. Dan pada awal abad ke-20 dibawa oleh gerakan Islah. Gerakan Islah ni yang saya terangkan yang tadi itulah. Gerakan yang menuntut kemerdekaan hasil daripada pengaruh di Timur Tengah. Daripada kerajaan Turki Uthmaniyah, daripada kerajaan Mesir. Mereka tengok kerajaan-kerajaan ini lalu melakukan revolusi menerusi kerajaan Timur Tengah itu. Ini ada ni ada apa? Ada QR code ni, kamu boleh scan QR code ni. Okey, kamu boleh scan dia. Kamu tengok apa yang ada dalam QR code tu. Okey, sekarang ni kita lihat kepada faktor gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme ni ada pelbagai faktor yang dilakukan untuk menggerakkan gerakan nasionalisme. Okey, faktor dia. Dekat luar ni, ini adalah sumber dia lah. Okey, guru sejarah, internet, buku teks, buku rujukan ni adalah sumber faktor ni. Tak apa, ini kamu tak pernah hafal pun. Okey. Faktor dia kamu tengok kat dalam ni. Okey, dalam peta Aiting ni. Okey, peta abad ke-21. Okey, faktor dia yang pertama adalah pengaruh luar dan serantau. Seperti gerakan Islah tadi tu. Okey, gerakan Islah tadi tu. Dia mendapat dia mendapat pengaruh daripada kerajaan Timur Tengah, okey, untuk melakukan nasionalisme. Yang keduanya media cetak. Media cetak ni dibawa oleh pendeta-pendeta ataupun ketua-ketua agama Kristian, okey, ke tanah Melayu untuk mencetak risalah-risalah kitab-kitab Kristian untuk mengajar agama Kristian di tanah Melayu. Sebab itu dengan adanya media cetak, segala propaganda, segala flyer, segala poster dapat dicetak dengan mudah. Okey, dapat dicetak dengan mudah. Yang ketiganya adalah penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni seperti novel-novel, cerpen, puisi yang ditulis untuk menyemai semangat nasionalisme ataupun cinta kepada negara. Yang keempatnya adalah kemunculan golongan intelektual, sistem pendidikan dan juga peranan agama. Ada berapa? 6 faktor yang penting. Okey, kemunculan nasionalisme. Sekarang ni kita pergi kepada perkembangan nasionalisme. Okey, perkembangan dia di tanah Melayu ni, perkembangan dia didokong oleh yang pertamanya perjuangan golongan intelektual. Okey, golongan intelektual ni adalah sebuah golongan yang menerima pendidikan yang tinggi daripada pendidikan tradisional. Okey, pendidikan di tanah Melayu pada zaman dahulu ada dua pendidikan, ada dua bentuk pendidikan. Pendidikan formal dengan pendidikan tidak formal. Okey, pendidikan formal ini pendidikan yang diiktiraf, yang ada sijil seperti sekolah British, sekolah Melayu, universiti dan juga institusi pendidikan yang lainlah, maktab pengguruan. Itu adalah pendidikan formal. Okey, dan pendidikan tidak formal didapati di madrasah-madrasah di kampung-kampung. Okey, ataupun sekolah-sekolah agama di kampung-kampung. Kalau di ladang-ladang ada sekolah agama yang
ditubuhkan oleh apa ketua agama lah, di Ladang lah ketua agama Hindu lah. Kalau di kampung ada madrasah ataupun surau ketua agama Islam. Okey. Dan penubuhan madrasah oleh kaum muda seperti Madrasah Al-Atas, Madrasah Al-Khariyah Al-Islamiyah, Pokok dan Mahat Al-Ihya Al-Syarif Gunung Semanggul telah menerbitkan ataupun mengeluarkan perjuangan-perjuangan yang bersifat intelektual. Maksudnya mereka tahu untuk menulis, mereka tahu untuk mengira dan mereka tahu untuk buat surat macam mana mereka nak menuntut kebebasan. Okey, dan mereka ni juga telah menubuhkan kumpulan-kumpulan akhbar dan majalah. Akhbar ni seperti Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca dan juga Tunas Melayu. Okey, itu peranan golongan intelektual, golongan yang menerima pendidikan yang tinggi. Okey. Intelektual berpendidikan Inggeris. Okey. Satu sekolah Inggeris yang terkenal sampai sekarang ni adalah MCKK, Maktab Melayu Kuala Kangsar, ataupun yang dikenali sebagai Malay College of Kuala Kangsar. Okey, Malay College of Kuala Kangsar yang ditubuhkan pada tahun 1905. Ada satu lagi sekolah Inggeris dulu, cikgu tak perasan sekolah dia nama apa. Lupa lah sekolah dia nama. Lupa lah, dekat Kuala Lumpur tu. Sampai sekarang dia merupakan sekolah yang terbaik di Malaysia. Itu adalah sekolah Inggeris dahulu. Okay, lepasan maktab ini menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Okey, kebanyakan orang yang masuk belajar di MCKK, okey, dan sekolah-sekolah Inggeris yang lain ni adalah golongan-golongan yang atasan dan juga pertengahan. Contohnya anak-anak cikgu, okey, anak-anak ketua kampung, anak-anak anak-anak raja, anak-anak sultan, okey, depa masuk ke sekolah berpendidikan Inggeris ni. Sebab apa? Ya. Sebab Yang tadi cikgu bagi tahu sekolah Inggeris tu apa? College ya, college. Ya, dia college. Dia college. Sampai sekarang nama dia college. Nama dia maktab lagi. Faham tak? Hello? Hello? Nama Ya. Nama dia apa tu? Victoria Institution. Ya, betul. Betul. Tadi saya terlupa tadi. Ada dua college yang masih megah sekarang ni. Yang pertamanya MCKK, Maktab Melayu Kuala Kangsar ataupun Malay College of Kuala Kangsar, MCKK. Okey, itu di Perak, di Kuala Kangsar, Perak, dekatan dengan Ipoh tu. Itu yang pertama. Yang keduanya sekolah Inggeris yang kedua iaitu di Victoria Institution. Okey. Victoria Institution ataupun Institusi Victoria. Okey, itu adalah dua buah sekolah Inggeris yang paling baik sekali sampailah sekarang. Sekarang pun orang berebut-rebut nak masuk dalam sekolah tu. Sebab apa? Sebab dia bukannya sebuah sekolah yang berasrama penuh, tetapi dia sekolah yang ada nama, yang melahirkan pelbagai jenis ragam orang pemimpin. Contohnya MCKK dia melahirkan banyak penulis-penulis Melayu lah. Penulis Melayu, penulis Inggeris dan pelbagai bangsa lain lah. Victoria dia lebih kepada pemimpin-pemimpin negara kita. Seperti Abdullah Ahmad Badawi, Muhyiddin Yassin, apa lagi? Lupa lah. Adalah pemimpin-pemimpin ni negara yang terkenal lah di negara kita ni. Belajar dekat Victoria Institution. Okey, Institusi Victoria. Okey, dan mereka ni menerima pendidikan Inggeris. Okey, depa ni menerima pendidikan Inggeris bukannya depa menerima pendidikan yang semuanya Inggeris, tetapi depa ada topik-topik yang depa belajar dalam bahasa Inggeris.
Okey, lepasan maktab ini menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak mendapatkan pendidikan bagi orang Melayu. Mereka menuntut British membaik taraf hidup orang Melayu dan memberi banyak peluang pekerjaan dalam jabatan kerajaan. Depa ni biasanya depa keluar dan depa menjadi pegawai daerah kalau politik. Okey. Tunku Abdul Rahman, okey, adalah salah seorang alumni lah di antara dua maktab ni. Okey, dan kesan perkembangan nasionalisme dari segi politik membantu pertambahan bilangan orang Melayu dalam Malay Civil Service, iaitu servis kaki tangan kerajaan Melayu. Okey. Dan ekonomi, penubuhan persatuan kebajikan Al-Jamiah dan sosial tuntutan kepada peluang untuk mendapatkan pendidikan. Okey, mendorong kepada penulisan dan menerajui majalah sendiri. Okey, itu adalah untuk bab yang kedua, tingkatan 4. Okey, dan ini saya akan masukkan dalam Google Classroom. Kamu dalam Google Classroom kamu buat dah hati-hati yang saya hantar tu? Buat dah hantar balik dah pada saya? Kamu buatlah. Okey, kamu buatlah. Okey, kalau buat sikit pun tak apa. Asalkan kamu buat. Okey. Ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Untuk tokoh Hans Kohn kalau saya mau memorize, yang mana yang saya kena memorize untuk tokoh Hans Kohn? Hans Kohn, kesetiaan seseorang kepada bangsanya. Okey. Okey, kita nak teruskan kepada kuizi kita. Ya. Satu lagi. Apa beza dengan mereka dengan British je? Apa beza dia? Apa dia sekali lagi? Apa beza dengan mereka dengan British? Okey. Amerika dengan British. Okey, Amerika ni adalah sebuah negara. Okey, British tu adalah bangsa. Okey. Negara British dia tak ada negara tetapi dia ada empire Britain. Empire Britain. Okey, mereka ni besar lah, kira Britain ni besar lah. Dia merangkumi negara-negara di Eropah lah. Sebab tu Amerika ni duduk di bawah British. Okey, Cik, tak ada soalan, Cik. Okey, yang lain? Tak ada. Ya? Tak ada. Ada? Tanyalah sikit soalan. Okey, sekarang ni kita akan teruskan kepada kuizi kita. Okey, kamu tekan link yang saya bagi ni. Okey, kamu boleh tekan link yang saya bagi ni. Okey. Tekan lagi. Okey, tekan lagi. Saya nak bagi kod join. Saya share screen. Okey. Tekanlah kah? Cik, apa dia punya code? Game code, Cik? Kod ada orang masuk dah, Wak. Siapa dia yang masuk dah? Ui, dah masuk dah.
204 kod dia 204 323. Okey, 204 323. Okey, masuk lagi. Okey, semua dah masuk ah. Sekejap belum cikgu. Apa kau cikgu? Hmm. Ya, apa dia? Kod. Kod 204 323. Okey, lagi siapa lagi yang tak masuk? Okey, lagi siapa dia yang tak masuk? Okey, saya sekarang. Okey, kita mula sekarang.
Sudah siap, Cik? Saya ketemu kawan awak. Okey, habis dah kah? Habis dah kah? Belum. Belum. Baik, lama eh. Sudah siap? Okey. Dia tak keluar pun. Tak lagi nombor.
Okay, siap lagi. Dah kah? Dah cikgu. Ha? Dah terkeluar apa? Okay, kita tengok. Oh, Don, kenapa salah mau betul satu lah? Okay, kita tengok soalan dia. Okay, ni soalan dia. Soalan yang pertama, bagaimanakah semangat nasionalisme di sebuah negara dapat diwujudkan? Jawapan dia, mewujudkan negara bangsa. Okay, negara bangsa dia. Okay. Bagaimanakah perkembangan nasionalisme di barat? Penentangan institusi beraja. Saya dah terang dah kan tadi kan? Okay, dia tak menghapuskan hamba, dia tak menentukan negara bangsa. Sebab negara bangsa di barat dah lama dah wujud. Yang ketiga, apakah kesan revolusi kepada negara barat? Okay. Kemuncul penghapusan institusi beraja. Okay. Apakah persamaan nasionalisme Jepun dan China menamatkan penjajahan? Okay. Okay. Yang kelima, bagaimanakah nasionalis menaikkan semangat nasionalisme? Menghasilkan penulisan tadi ni. Okay, yang mereka buat surat khabar apa semua tu. Okay. Bagaimanakah tulisan-tulisan novel membangkitkan semangat nasionalisme? Menyindir penjajah. Ini senanglah. Okay. Bagaimanakah tokoh agama menaikkan semangat nasionalisme? Melalui buku penulisan. Buku penulisan yang mereka buat ni surat khabar Al-Hikmah, Neraca semua tu. Okay. Yang ke-8, apakah matlamat PASPAM? Mengumpulkan pemuda. PASPAM ni adalah persatuan pemuda Malaya. Okey. Okey, itu adalah soalan pada minggu ni, dan untuk soalan dalam dalam Google Classroom. Okay, untuk soalan dalam Google Classroom, kamu boleh tengok selewat-lewatnya esok. Saya akan bagi soalan dalam bentuk PDF semua nota ni dan juga rakaman video kita pada hari ini. Okay, ada apa-apa soalan yang saya perlu ulangi? Tak ada, Cah. Tak ada. Okay, semua tak ada. Okay, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kerana hadir ke kelas kita. Minggu depan kita akan membincangkan tentang topik yang pertama, 3 4, dan seterusnya kita akan membuat latihan daripada awal kelas sampailah hujung kelas. Saya akan mempelbagaikan QZ sikit, lepas tu latihan menjawab soalan teknikal sikit, objektif sikit dan lain-lain lagi. Okay? Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada, Cah. Okay, kalau tak ada, terima kasih. Saya ucapkan kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey, Cah. Terima kasih, Cah. Ya, sama-sama.